Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa sekali lagi. Hari ini kita cuba saya bermain dengan permainan saya yang baru, iaitu kita cuba live. InsyaAllah kalau ada tersekat-sekat kekurangan tu biasalah, line taklah laju mana, tapi bolehlah insyaAllah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita. Apapun, insyaAllah, tanpa melengahkan masa, kita nak sambung perbincangan kita berkenaan dengan kisah para Nabi. Itu kita masih lagi dalam surah, kita masih lagi dengan kisah Nabi Nuh. Sebelum tu apa khabar? Selamat Hari Raya. Raya kedua kan. Orang kita raya sebulan di rumah kan. Kalau ikut sunnah dia sehari, ada yang dah berpuasa, selamat berpuasa. Apapun, insyaAllah kita nak bincang berkenaan dengan Nabi Nuh alaihissalam, di mana kita telah pun memperbincangkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu telah pun berdakwah kepada kaum dia, telah sedaya upaya membuat pelbagai teknik, telah membuat ada rayuan, ada menggunakan minda, akal, suruh melihat kepada alam sekeliling, menceritakan mengenai kejadian manusia. Jadi kejadian manusia itu sendiri daripada tanah. Jadi Nabi Nuh AS tidak menggunakan satu teknik dakwah sahaja. Digunakan banyak sekali teknik-teknik dakwah supaya apa? Supaya manusia itu boleh berfikirlah, supaya manusia itu mahu mendengar, mahu menggunakan akal fikiran dia. Jadi kita nak lihat apakah yang akan menyebabkan, apakah akibat terakhirnya, kisah terakhirnya yang akan berlaku kepada mereka ini. Adakah mereka akan kekal tidak beriman, ataupun mereka akan menjadi orang-orang yang soleh, seperti mana ada kaum-kaum yang telah didatangkan azab peringatan, mereka mahu mendengar. Jadi kita mahu lihat apa yang berlaku sebenarnya dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam ni, insya-Allah. Jadi apabila kita lihat dalam Al-Quran, kita rujukan utama kita Al-Quran, melihatkan bagaimana, minta maaf kalau suara tak apa-apa dengar sebab sesama sikit. Jadi kita akan dapat lihat bahawa penentangan itu terus berlaku. Dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan bahawa mereka ini tersentuh dengan sentuhan Nabi Nuh ni. Bahkan Nabi Nuh mengatakan bahawa aku ini adalah orang yang nasihat, aku teringin sekali kalau boleh nak menasihati kalian, kalau boleh begitu. Tetapi malangnya, apa sahaja yang Nabi Nuh lakukan, sama ada secara terbuka, sama ada secara tertutup, itu tidaklah mendatangkan kegembiraan buat orang-orang ni. Sebab bagi mereka, Nabi Nuh ni hanyalah orang yang mengganggu kehidupan mereka. Itu apa yang mereka rasa. Jadi kita dapat lihat penentangan itu terus berlaku. Walaupun Nabi Allah Nuh AS ni telah menggunakan pelbagai cara untuk memujuk kaum dia agar kembali kepada Allah, maka tiada jalan pulang untuk mereka melainkan kecuali kalau mereka ini dibinasakan. Kenapa hendak dibinasakan? Sebab poin yang pertama yang telah kita bincangkan sebelum ni, bukanlah Allah SWT atau Nabi Nuh ini sudah bosan. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah bukanlah bukanlah masa yang sekejap. Tetapi Allah SWT mengilhamkan, bila kita katakan Nabi Nuh alaihissalam ini ada perasaan supaya kaum dia ni dibinasakan, sebab kaum mereka ni juga mencabar Nabi Nuh. Bahkan memanggil Nabi Nuh ini dengan gelaran gila. Bahkan mereka sendiri hendak merejam Nabi Nuh ni kalau Nabi Nuh ni tak nak stop. So dah ada mula macam fizikal lah, dah mula quarrel ni dah daripada mulut pergi kepada ada fizikal. Jadi bila ada fizikal, Nabi Nuh sendiri mengatakan bahawa kalian buatlah apa kalian nak buat, aku akan buat apa yang aku nak buat. Kamu buatlah apa tipu daya kamu, jangan kamu sembunyi-sembunyikan, buatlah secara terang-terangan, menunjukkan Nabi Nuh juga adalah orang yang berani. Maka akhirnya Nabi Nuh minta kepada Allah SWT
agar mereka ni dibinasakan. Kenapa? Sebab kalau dibiarkan, maka kaum-kaum Nabi Nuh ni akan menjadi punca kepada kesesatan orang lain. Itu point paling besar yang kita faham. Sebab tu orang kata kenapa Islam membenarkan peperangan. Kenapa adanya siri-siri peperangan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin negara di Madinah. Kenapa tiba-tiba Rasulullah jadi gedebel boleh berperang ni? Bukan. Itu bukan soalnya. Apabila dibiarkan orang-orang ini membuat sesuka hati, mereka boleh berperang, mereka boleh ambil orang Islam sebagai hamba, maka apa yang ada pada orang Islam? Jadi kita ada kerugian. Kalau kita biarkan sahaja perkara itu berlaku, maka menyebabkan akhirnya umat Islam itu akan jatuh dalam kemunduran. Jatuh dalam dipijak begitu sahaja. Jadi Nabi Nuh AS doa kepada Allah SWT agar dibinasakan mereka ini supaya orang lain yang hendak mendengar, orang lain yang hendak hak orang lain lah, hak kemanusiaan orang lain yang hendak mendengar tentang Islam ini dibenarkanlah. Maksudnya dibenarkan supaya orang-orang ini beriman. Maksud hak mereka itu diberi, hak orang yang beriman itu diberi. Kalau kita kata berkenaan dengan hak, maka setiap orang itu perlu diberi haknya. Setiap orang ada hak untuk memilih Islam. Setiap orang ada hak untuk beribadah kepada Allah SWT, maka hak itu perlu dilunaskan tentu saja oleh pemimpin. Dalam kes ini adalah Nabi Nuh sebagai pemimpin kepada kaumnya. Jadi kita lihat juga orang-orang yang terasa dengan Nabi Nuh AS ini orang yang merupakan individu yang datang daripada kalangan pemimpin. Maksudnya mereka ni ada kuasa. Mereka ni ada kuasa untuk apa? Kuasa untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi apabila dia ada kuasa mempengaruhi masyarakat, mungkin dengan wang, mungkin dengan kedudukan, mungkin dengan tentera, dengan kekuatan, dengan kekerasan. Jadi bermaksud mereka ni boleh memaksa masyarakat ni supaya tidak mengikut Nabi Nuh AS ni, mengikut kebenaran ni, sama ada daripada secara paksa atau secara langsung atau secara langsung lah. Orang lain akan rasa ketakutan. Kalau aku ikut nanti habis aku. Siapa nak bagi aku makan, siapa nak bagi aku kerja misal. Jadi adanya tindak balas sosial, adanya penyebab kepada kemunduran orang lain, adanya penyebab kepada kerosakan orang lain. Jadi Nabi Nuh minta kalau mereka ni tidak mahu beriman, maka hapuskanlah mereka, azablah mereka ini supaya mereka tidak mengganggu kehidupan orang lain. Itu antara reasonnya lah. Jadi Nabi Nuh AS ni, dia menyatakan kerisauan baginda seperti mana kalau kita flashback balik malaikat. Malaikat sendiri menyatakan kerisauan mereka tentang khalifah yang akan dijadikan di muka bumi ni. Maka dipendekkan cerita, Allah mendatangkan keputusannya untuk mengazab kaum yang ingkar ini supaya apa yang ditakuti oleh malaikat itu tidak berlaku lah. Maksudnya mereka ini tidak akan membuat kerosakan sehingga habislah manusia di dunia ini hendak menyembah selain daripada Allah SWT. Maka dipendekkan cerita, Allah datangkan keputusan dia. Ini bukan keputusan Nabi Nuh, ini keputusan Allah sendiri untuk azab kaum yang ingkar ini dan memerintahkan Nabi Nuh AS ni untuk apa? Untuk membina sebuah kapal. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Hud ayat 36 hingga 39. Tuan-tuan boleh lihat kalau dalam mushaf muka surat 225 hingga 226. Betapa orang kata dramatik lah apa yang Allah SWT ceritakan dalam surah tersebut. Jadi seperti mana yang kita katakan, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, Nabi Nuh AS ni berapa tahun dia dah dakwah? 2 hari ke, 2 tahun ke, 365 hari ke? Nabi Nuh AS telah berdakwah selama 950 tahun. Ketika itu juga kita tidak ketahui berapakah umur baginda sebenarnya. Satu tempoh masa yang sangat panjang, satu tempoh yang sangat lama. Jadi tidak ada gunanya dipanjangkan lagi kisah ini. Sebab apa? Usaha dakwah ini mereka sendiri dah sampai kepada peringkat mereka mengugut untuk merejam Nabi Nuh AS ni jika Nabi Nuh AS tak berhenti. Jadi kenapa Allah SWT nak membahayakan Nabi ini, Rasul ini, kalaulah memang makhluk kaum-kaum ini yang tidak mahu menggunakan akal mereka hendak menerima kebenaran ini. Jadi bibit-bibit permusuhan untuk melibatkan fizikal dah mula nampak. Sekarang ni bukan soal gaduh mulut je dah. Ini dah bukan ejek-ejek, gila-gila tak ada. Ini dah sampai nak membunuh.
Jadi Allah akan sentiasa melindungi dia punya para rasul lah. Sebab kalau Nabi Nuh tak ada, masa zaman ni peringkat awal lagi manusia bersyirik kepada Allah, kalau Nabi Nuh tak ada, kemungkinan tidak ada nabi lain yang akan dibangkitkan. Jadi perlu dibersihkan peringkat awal. Jadi oleh kerana itu mereka sebenarnya telah pun biadab dengan Rasulullah. Mereka telah biadab dengan Rasulullah, bermaksud mereka biadab dengan wahyu Allah SWT. Kalau kita menentang satu orang yang membawa ajaran supaya kita mengikut Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya kita tidak menentang orang itu. Kita sebenarnya sedang menentang Allah SWT. Itu yang perlu kita fikirkan. Sebentar ya, saya sambungkan dengan charger tu. Okey. InsyaAllah. Alright. Kalau kita tentang siapa yang membawa Quran Sunnah, sebenarnya kita sedang menentang Allah SWT. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa bibit pemusuhan yang mereka buat kepada Nabi Nuh ni, sebab tu Allah sebut dalam Quran bila Nabi Rasulullah SAW sedih. Sebenarnya Rasulullah kata mereka sebenarnya bukan menentang kamu. Dalam lebih kuranglah maksud ayat Quran itu, sebenarnya mereka sedang menentang Allah SWT. Jadi bibit pemusuhan yang nampak dah. Maka sekarang pintu keampunan telah ditutup, pintu rahmat Allah SWT tidak terbuka lagi buat kaum ini. Seperti mana Allah kata surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah tutup pintu telinga mereka, mata mereka, hati mereka. Kerana apa? Kerana mereka sendiri memilih untuk menutup hati mereka. Kafarah itu bermaksud menimbus. Mereka timbus hati mereka, maksudnya mereka menimbus kebenaran yang mereka sendiri tak tahu. Jadi maka telah jelas pun siapa yang beriman, siapa yang kufur. Walaupun sebenarnya di sisi Allah itu sentiasa jelas, tetapi Allah itu dengan sifat keadilan dia tidak akan menghukum, tidak akan mengazab sesiapa pun, mana-mana kaum pun, selagi mana tidak didatangkan Rasul. Kita flashback balik, kita tengok Iblis, Allah tahu Iblis ni memang ada something lah dalam diri dia. Dia tak nak beriman sebenarnya. Dia bukan betul-betul orang yang beriman, makhluk yang beriman. Tetapi Allah masih tanya. Sebab Allah ada sifat keadilan. Allah tidak menghukum begitu saja terus macam tu saja. Sebab apa? Allah itu ada sifat yang adil. Allah itu hisap dia sangat kata baguslah, terbaiklah, ketat sekali penghisapan Allah tu, dan Allah itu tak main hukum macam tu saja, walaupun Allah Maha mengetahui segala-galanya, supaya tidak ada hujah kelak di akhirat mengatakan bahawa Allah itu menghukum sesuatu tanpa mendatangkan kebenaran. Kalau Allah azab kaum-kaum Nabi Nuh ni tanpa ada dakwah oleh Nabi Nuh sendiri selama 950 tahun, maka mereka sendiri akan berhujah bahawa kami tak datang pun kepada kami kebenaran. Kalau datang kami kebenaran, tentu saja kami beriman. Maka telah ditegakkan hujah dengan seorang Rasul. Kita pun tak tahu berapa umur dia dah ketika itu. Adakah dia masih muda, remaja lagi, ataupun telah tua, telah tak larat dah. Maka kalau kita dapat lihat, Allah menunjukkan keadilan dia. Allah menunjukkan keadilan dia. Bagaimana dia telah, kalau kita flashback, dia adili Iblis. Sebelum dia bagi peluang Iblis, jelaskan dulu sebab dia haka kepada Allah. Jadi setelah Nabi Nuh tu bertahun-tahun lamanya, beratus-ratus tahun lamanya dia dah berhujah dengan kaum dia, kemudian jelas kaum dia kata kami tak mau beriman, seperti mana Iblis kata aku takkan sujud kepada Nabi Adam, maka keputusan pun diturunkan kepada Allah SWT, sebab dah tak ada jalan untuk mereka beriman. Akhirnya mereka akan merosakkan orang lain kalau dibiarkan mereka begitu saja. Sebab tu dalam ayat Quran kata, kalaulah tidak kami benarkan, lebih kurang masuk ayat, daripada kaum lain, orang lain, tangan orang lain untuk menghalang orang lain daripada kerosakan, maka dunia ni akan hancur begitu sajalah, lebih kurang maksud daripada ayat Quran. Tuan-tuan boleh betulkan ayat Quran tersebut, insya-Allah. Lepas tu kita lihat dalam surah Nuh, kalau tuan-tuan lihat dalam surah Nuh, Nuh diminta jangan ditinggalkan walau seorang pun orang kafir di muka bumi Allah ni. Kafir di sini maknanya ingkar. Ingkar di sini bukan sekadar ingkar macam tu sahaja. Ingkar di sini adalah dengan ada penentangan. Penentangan yang melibatkan bukan sahaja mulut, tetapi fizikal, dan mengajak orang lain sekali untuk tidak menerima kebenaran. Sudahlah dirinya tidak mau terima,
dia hasut orang lain pula supaya tak terima apa yang dibawa itu. Macam kalau kita tak bagi orang ikut Quran dan Sunnah, seolah-olah kita menghalang orang supaya kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Jadi Nabi Nuh AS minta jangan ditinggalkan walau seorang pun orang kafir di muka bumi Allah ni, kerana jika tertinggal walaupun seorang pun akan rosaklah masyarakat. Kita lihat Iblis. Iblis asal dia satu lah. Kita nak kata seorang pun tak tahu macam mana kalau jin siapa ahli bahasa, cikgu-cikgu yang lebih hebat. Kalau entiti yang bukan manusia ni kita nak panggil orang ke ekor ke. Jadi kalau kita kata jin ni lah, iblis ni, dia seorang lah, kita gunalah seorang kan, bagi chance Jadi dia seorang saja, tapi dia mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang cukup ramai berzaman-zaman dari kalangan jin dan manusia untuk ikut dia. Sebab kita dalam diri kita ada nafsu. Jadi dia ada agent dia dalam diri. Bahkan kita sendiri dalam dua hadis kita dilahirkan dengan ada yang mengikut kita sekali Qarin tu, yang menghasut kita untuk buat jahat. Bahkan ada setengah ulama mengatakan bahawa dalam bulan Ramadan pun dia masih buat kerja dia. Syaitan-syaitan lain tak ada, tapi syaitan-syaitan yang jalan dalam darah dia, yang lahirkan kita tu, masih lagi menjalankan kerja dia, mengaktifkan nafsu kita. Wallahu a'lam. Jadi seorang saja dia mampu mengumpulkan pengikutnya di kalangan jin dan manusia untuk hasut anak-anak Adam ni bermaksiat terhadap Allah SWT, seterusnya membuat yang perkara yang lebih besar, iaitu mensyirikkan Allah SWT. Kita telah bincangkan sebelum ini, maksiat mungkin ada yang berlaku. Misal kata anak Nabi Adam sendiri ada telah membunuh saudara kandung dia sendiri. Itu adalah maksiat. Bahkan dia menanggung dosa semua orang yang membunuh juga. Tetapi kita lihat sekarang ni bukan sekadar maksiat kepada Allah, tetapi maksiat lebih besar ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau bab haram, bab halal, kita kata khinzir lah misalnya. Ada orang nak tukar darah pun termakan coklat. Coklat, ada satu coklat kita tak nak sebut brand dia lah. Jadi Nabi kata dalam satu hadis lebih kurang mafhum hadis, yang haram, yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Ada antara kedua-duanya syubhah. Dan lebih kita risaukan, walaupun hadis itu kebanyakan ulama akan mengatakan bahawa tentang makanan, tetapi yang lebih kita merisaukan adalah syirik yang ada dalam ibadah kita. Dan ada orang belikan puyuh di rumah, kononnya untuk jaga rumah tu daripada masuklah orang memukau ke apa. Sebab tu ada seorang ustaz ni kata, itu nasihat baik, dia kata ikan puyuh, kalau dia kata ikan paus jenuh kita nak letak dalam rumah, ikan paus jenuh nak letak ikan jerung dalam rumah. Nasib baik dia kata ikan kecil je. Tetapi akhirnya kita telah menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai tandingan. Hati-hati, jarum syaitan ni kecil, halus. Dia boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat juga. Kita buat maksiat, saya orang yang buat dosa. Hanya Allah SWT tahu saja, tahu apa kita buat di belakang orang. Allah SWT saja yang mengampunkan kita semua. Tapi kadang-kadang akhirnya daripada maksiat itu dia boleh bertukar menjadi akidah. Boleh bertukar menjadi apa syaitan hasut kita supaya kata, kadang-kadang kata Allah takkan ampun kau dah, dosa kau banyak sangat dah. Tengok. Akhirnya dia main kepada apa? Main kepada melibatkan zat Allah SWT, sedangkan Allah tu Ghafurur Rahim. Allah bukan tidak mampu mengampunkan iblis, tetapi dia sendiri untuk memilih diri dia untuk sesat selama-lamanya, sehingga dia mengajak orang lain supaya sesat juga. Okey, balik kepada yang ini. Jadi jika ditinggalkan walau seorang pun, pasti sahaja akan lahir daripada kalangan orang-orang kafir ini, kaum Nabi Nuh ini, anak-anak yang pasti mereka ini dididik dengan kesyirikan dan akhirnya akan meneruskan kesyirikan bapa-bapa mereka, ibu bapa mereka. Sebab apa? Dalam hadis kata, mafhum hadis, anak-anak itu asalnya lahir dalam fitrah. Siapa yang mengubah mereka, siapa yang mencorakkannya lah ibu dan bapa dia. Yang menyebabkan mereka ini menjadi siapa mereka berdasarkan didikan yang diberikan. Jadi doa Nabi Nuh ni dipanjatkanlah kepada yang maha berkuasa dan maha mendengar ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh pun explain. Nabi Nuh bukan kata Allah kau tahu kau azab je lah. Mereka dah kurang ajar sangat. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap, dia cukup panjang sekali Nabi Nuh mempertahankan diri dia. Nabi Nuh panjatkan kepada yang maha berkuasa, yang maha mendahar. Nabi Nuh jelaskan, walaupun Allah tahu Nabi Nuh jelaskan
Baginda dah pun jalankan titah perintahnya selama 950 tahun. Barangkali kita mungkin ketika tu Nabi Nuh sendiri telah tua, mungkin kita tak tahu. Dah tak larat dah. Barangkali baginda seperti mana Nabi Allah Zakaria alaihissalam yang tidak larat lagi. Dah bimbang jika dia pergi sahaja tanpa zuriat, maka sisa-sisa orang beriman ni akan lemah, akan turut dikafirkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi hanya Allah SWT yang mengetahui dia. Yang penting kita tahu, kalau tak tua pun penat, tetap penat dah. Kita dakwah sehari dua pun, dapat duit pun penat. Apatah lagi yang tak mengharapkan sebarang balasan. Jadi hanya Allah SWT yang mengetahui, hanya Allah SWT yang mendengar rintihan Nabi Nuh AS. Kita cuba letak diri kita dalam keadaan dia, tentu kita rasa macam Allah depress sekali. Jadi maka sekarang masa untuk menanti pemakbulan doa. Nabi Nuh tak paksa Allah SWT. Nabi Nuh tak kata kau ni tengok je ke. Dia tak kata macam tu. Dia mengaku kelemahan di diri dia. Bahkan ada nanti kita ceritakan betapa sedihnya sekali ayat yang Nabi Nuh gunakan kepada Allah SWT. Mengadu segala kelemahan di diri dia. Kita sebagai pendakwah, dengan kipasnya, dengan baju cantiknya, biasa sahaja penceramah kita, happy-happy, senyum-senyum kan. Boleh live semua. Yang ini siapa nak, kalau paling-paling pun dia bagi ikon marah kat kita, kita pun senyum kan. Orang lain like balik, ada orang bertahankan kita okey. Tapi ini melibatkan maruah, melibatkan ancaman nyawa, melibatkan dipulau, diejek. Mungkin tidak ada tempat dengan masyarakat, kerana yang menentang ini adalah kalangan daripada pemerintah sendiri, pembesar sendiri. Jadi sekarang ialah bukan soal Nabi Nuh alaihissalam ni doa supaya mereka ni dihapuskan. Soalnya sekarang ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tahu. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menilhamkan Nabi Nuh supaya doa macam tu. Jadi ini bukan soal Nabi Nuh minta azab kepada kaumnya. Ini soal akidah saki baki, kerisauan terhadap akidah keimanan saki baki orang yang beriman. Seluruh umat Islam pada zamannya di tempatnya, yang tinggal yang dalam keadaan minoriti, sebenarnya dalam keadaan bahayalah. Kalau Nabi Nuh biarkan begitu sahaja, maka kalau dia meninggal, kalau dia wafat, maka tentu saja mereka akan terus menerus hidup dalam kesesatan. Ada orang kata, Nabi Nuh ni tak macam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tak pernah doa supaya kaum dia diazab. Seperti mana Nabi Muhammad SAW bila datangnya malaikat penjaga gunung tu, bukit tu, datang di Taif untuk mengazab orang-orang yang mencederakan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak mahu. Tetapi kita lihat sebenarnya ada saja dalam hadis di mana ketika perang Badar, Rasulullah berdoa kepada Allah SWT, lebih kurang maksud dia, kalaulah kau tak bantu kami, maka nescaya kamu tidak akan disembah lagi, lebih kurang maksud hadis. Maksudnya bala itu walaupun Nabi tak minta, tapi Nabi sendiri berperang, bala itu seolah-olah datang daripada tangan Nabi dan sahabat-sahabat sendiri dengan izin Allah SWT. Jadi kita tidak boleh membandingkan antara para Nabi dan Rasul. Mereka semua adalah Nabi Allah yang telah menjalankan tugas mereka. Termasuk Nabi Yunus AS. Nabi kata tak ada lebihnya aku dengan Nabi Nuh AS. Nabi Yunus AS. Walaupun kita nampak macam Nabi Yunus tu, dia lari dari kaum dia, tetapi dia buat sebab dalam keadaan yang depressed ke, mungkin dalam keadaan nak memberi kaum dia pengajaran. InsyaAllah kita akan lihat nanti berkenaan dengan Nabi Yunus AS. Jadi kita tak beza kan. Bahkan Nabi Nuh AS ini kalau menurut ulama adalah pangkatnya adalah pangkat Rasul Ulul Azmi. Itu Rasul yang paling getir, antara yang paling getir ujiannya, termasuklah Rasulullah SAW. Jadi kita menurut sahaja seperti junjungan besar kita Rasulullah SAW, yang merendah diri mengatakan lebih kurang masuk hadis, tidaklah lebih aku ini dari Yunus bin Matta. Maksudnya jelas Al-Quran nyatakan Nabi Yunus ni meninggalkan kaum dia. Kalau kita cerita pasal Nabi Yunus, tidak mau beriman itu begitu saja. Namun Rasulullah SAW tetap tidak mengatakan Nabi Yunus ni begitu dan begini. Tak ejek lah, sini aja. Jadi kita pun begitu. Kita tak boleh kata Nabi Nuh ni tak sabar 950 tahun, bukan sekejap. Berapa kali dah saya ulang, 950 tahun bukan sekejap.
Saya duk cakap ni pun saya dah rasa penat lah dengan semuanya apa. Bayangkan ini belum duduk bawah matahari, belum dia tentang happy-happy dia duduk kat atas lah kursi ni kan. Syok-syok sendiri tengah main dengan new toys kan. Okey. Jadi kita teruskan. Jadi keputusan untuk mengazab kaum Nabi Nuh ini bukan keputusan Nabi Nuh AS. Allah tidak perlu di mesyuarat lah. Tidak ada mesyuarat, tak negotiate macam tu saja. Dia hanya menyampaikan proposal lah kita kata. Ini proposal sahaja. Kalau kau ada cara lain, ya Allah, kau boleh bagi mereka beriman ke, tak ada masalah. Kita boleh buat runding lah benda ni. Maksudnya, seperti mana malaikat sendiri maaf, dia menyatakan kerisauan dia tentang khalifah yang akan dijadikan di muka bumi ni. Tetapi Allah SWT tidaklah melayan kerisauan malaikat ni. Tidak seperti mana Allah melayan kerisauan Nabi Nuh ni. Sebab kerisauan pada malaikat itu hanya sangkaan-sangkaan sahaja, sangkaan kuat, berdasarkan ada orang melakukan, tapi bukan semua. Tetapi sekarang ialah persoalan lain. Allah membuat keputusan dia untuk mengazab orang-orang ni sebab mereka akan menyesatkan orang lain. Jadi Allah SWT buat perkara tersebut kerana apa? Dengan kebijaksanaan dia mengadili bahawa kaum Nabi Nuh ini telah pun diberi peringatan, telah pun didatangkan hujah. Sekarang masanya untuk menjalankan tugas sebagai Tuhan, iaitu mengazabkan orang yang tidak mahu mendengar kebenaran. Dah, wallahu a'lam. Jadi kita sampai kepada seterusnya, iaitu perintah Nabi Allah SWT supaya Nabi Nuh ini membina kapal. Jadi kita peringatkan sekali lagi, kita tidak ada cerita-cerita yang selain daripada yang datang daripada Quran dan hadis. Kita tak ada cerita-cerita yang tahyul. Kita tidak ada cerita tambahan dongeng oleh mana-mana pengarah atau penulis skrip. Kita terus sahaja kepada penulis skrip yang asal, iaitu Allah SWT. Jadi Allah SWT pun menjawab doa Nabi Nuh AS ni. Jadi kapal itu kalau menurut Al-Quran dia dibina dengan pengawasan dan wahyu Allah SWT. Ini kepentingan mengikut wahyu. Allah nak ajar Nabi Nuh bukan buat sendiri reka-reka kerana dia ni tukang kayu ke, pandai buat kapal ke, dia dapat dia memang skill ke, tak ada. Ini bukan berdasarkan imajinasi, tapi ini adalah berdasarkan wahyu daripada Allah SWT. Bermaksudnya kalau bahasa moden dia, blueprint dia punya plan dia punya siapa architecture dia adalah Allah SWT. Yang menjalankan perintah yang buat itu adalah Nabi Nuh, mungkin dengan kaum dia, berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dia tak reka-reka sendiri. Sama ada saiz dia ke, misal jenis paku ke, macam mana nak pasang, nak buat macam ni, nak buat besar mana, semuanya bukan pada imajinasi Nabi Nuh, tetapi berdasarkan wahyu yang ditunjuk oleh Allah SWT dan berdasarkan perintahnya. Bahkan dia bergerak pun, kapal tu bergerak dan remote controlnya adalah Allah SWT. Seperti mana Nabi Musa itu dialirkan air oleh ibu dia, maka siapakah yang pegang remote control tu? Yang pegang remote control tu, kalau kita kata nak samakan dengan Allah dengan manusia, kita nak bagi faham saja, yang pegang remote control tu ialah Allah SWT. Jadi kita katakan bahasa moden dia, blueprint tu Allah yang sediakan. Jadi Nabi Nuh ni tinggal nak buat je lah. Kita macam, minta maaf cakap, pekerja-pekerja Indonesia yang buat rumah ni, bukan dia yang plan di rumah tu. Siapa yang plan rumah tu? Allah minta maaf. Siapa yang plan yang plan dia buat rumah tu? Orang yang nak buat rumah tu lah. Kontraktor, arkitek tu lah. Dia lah yang buat. Begitulah kapalnya Allah SWT inilah yang menyediakan blueprint tu. Nabi Nuh tinggal nak buat je. Adakah, jadi persoalan pun timbul, adakah ini kapal pertama ke? Wallahu a'lam. Saya sendiri secara peribadi mengatakan tidak. Sebab kita akan lihat dalam Quran ada sebut bahawa kaum-kaum Nabi Nuh ni akan ejek. Menunjukkan bila dia ejek, dia tahu tu kapal lah. Dia kata, kenapa nak bina kapal? Semua macam ni lah lebih kurang maksud dia. Kalau tidak, mesti soalan dia akan tanya, ialah Nuh, kau nak buat apa pula ni? Ni apa kau pula, kau bina apa benda ni kau buat ni? Dia akan rasa tertarik pula. Dia tengah buat satu monumen yang cantik ke apa. Sekarang mereka tahu itu kapal.
Adakah Nabi Nuh sedang menunjukkan skill dia membuat kapal? Ini apa pameran membuat kapal ke? Mereka tak tahu, tapi mereka tahu itu kapal. Jadi mungkin mereka terfikir, kenapa nak dibina kapal? Adakah Nabi Nuh nak buat pameran, nunjuk skill dia? Adakah Nabi Nuh sedang nak buka kedai membuat kapal ke? Siapakah yang akan dimasukkan dalam kapal tu, dan ke manakah kapal itu nanti akan dilayarkan? Kemungkinan kehidupan mereka bukanlah di tepi laut ke wallahu a'lam, sehingga Allah kena datangkan hujan dan mata air daripada bumi untuk menenggelamkan kaum Nabi Nuh ni nanti. Jadi adakah ini kapal pertama? Saya serahkan kepada para asatizah yang lebih ada ahlinya dalam bidang sejarah. Tumpuan saya hanyalah kepada pengajaran dalam kisah para Nabi ni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita cuba sedaya upaya mengeluarkan pelajaran yang boleh kita ambil daripada kisah para Nabi ni dari Al-Quran. Jadi kita akan dapat lihat bahawa maka Nabi Nuh AS pun hanya mengikut. Dia pun tak tanya Allah ni nak buat apa kapal ni. Allah semua jelaskan mereka ni semua akan tenggelam. Bila nak ditenggelamkan, pukul berapa, kan? Berapa ramai nak bawa, tidak dijelaskan. Maka Nabi Nuh AS pun bina kapal seperti mana yang diperintahkan oleh Tuhan dia. Dia tak tanya banyak lah, ya Allah, aku minta kau supaya azab mereka ni, kenapa kau suruh buat kapal? Ia persoalan yang baik sebenarnya. Kenapa kena buat kapal? Kenapa Allah SWT tak azab sahaja mereka ni, matikan mereka sebegitu saja? Allah boleh buat. Ini nak menunjukkan bahawa manusia perlu berusaha, manusia perlu berikhtiar. Kita doa kepada Allah SWT, tetapi jangan berhenti berikhtiar. Nabi Musa AS ketika dia belah laut tu, kenapa Allah perintahkan Nabi Musa belah laut? Tak boleh ke Allah belah sendiri? Bahasa sampai ke orang nak cari tongkat Nabi Nuh tu, nak buat sesuatu dengan tongkat Nabi Nuh tu. Ada orang nak buat sesuatu dengan kapal Nabi Nuh, sedangkan itu hanya kayu biasa saja. Kalau ada masa ada mungkin dah semestinya reput pun. Tak ada apa kuasa pun dengan kayu tersebut. Tak ada apa kuasa pun dengan tongkat Nabi Musa. Kalau Allah nak suruh pakai berus gigi pun, kayu sugi pun boleh belah laut tu. Tetapi kenapa Allah suruh buat demikian? Supaya ada usaha, ikhtiar. Rasulullah SAW dia naik ke langit dengan izin Allah, menaiki burak. Sebab betul-betul burak, bukan burak. Okey. Dia satu haiwan yang istimewa lah. Kita tak nak cerita pasal perkara tersebut. Apa yang berlaku ialah persoalannya kenapa Allah tak beri makhluk yang sama, kan, haiwan yang sama, supaya ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Kenapa perlu guna banyak teknik-teknik untuk mengelirukan pihak musuh? Kenapa? Sebab naik ke langit Allah tak suruh tiru. Lainkan orang roket nak naik ke bulan tu, silakan, tafadhal. Okey, tetapi nak naik ke langit Allah tak suruh tiru. Walaupun ada orang mengaku dia ada kerajaan langit, tapi dia pun dah tak ada dah. Semoga Allah rahmati dia. Okey, yang penting kita nak tahu ialah mesti ada ikhtiar. Doa itu mesti ada usaha, doa dan tawakal. Kita tak boleh duduk diam sahaja. Allah boleh tolong, tapi apakah bahagian kalian? So Nabi Nuh Allah tolong, akan azab mereka ni, akan hilangkan mereka ni, tapi kau kena buat something lah Nuh. Please give me one favor lah, kita katakan. Apa dia? You need to bina kapal kamu sendiri. Itu dia. Nabi Musa, jangan risau, kau takkan tenggelam, tapi kau kena belah sikit lah, gerak sikit lah tangan. Macam tu. Maksud mesti ada usaha. Kita makan, tuan-tuan, makan. Ni kunci kan makanan. Saya anggap ni burger. Mungkin saya nak pergi makan burger lagi. Kita tak boleh tunggu je makanan tu masuk dalam mulut kita. Kita kena ambil dan makan. Gitu. Jadi nak minta Allah tolong boleh, tapi pertolongan Allah datang dengan adanya ikhtiar. Kita nak Islam menang, kita nak Islam tu tersebar luas, boleh, tetapi kita kena buat kita punya part dia. Yang lain kita serah kepada Allah SWT. Kita sakit, pergi berubat. Itu antaranya. Allah yang akan menyembuhkan. Baik. Jadi maka Nabi Nuh AS pun dia bina kapal ni seperti mana yang diperintahkan oleh Tuhan dia, mengikut petunjuk wahyu di bawah pengawasan Allah SWT. Maka kita akan lihat juga dalam ayat Quran, tuan-tuan boleh rujuk nanti, pada pembesar yang kufur tu akan tertanya-tanya apa yang hendak diperbuat Nuh dengan kapal tersebut, siapa yang akan naiki, apa kena mengena ajaran wahyu Allah yang sampai kepada mereka dengan bina kapal ni. Adakah Nabi Nuh dah hilang akal, dah berhenti menjadi seorang Nabi, nak jadi seorang pembina kapal pula ke? Bagus juga kan. Kalau kita terfikir dia dah buat hal dia sendiri lah. Yang jelasnya Allah bagi jaminan kepada Nuh AS
bahawa mereka semua ni akan tenggelam keseluruhannya. Mereka ini akan mengejek-ngejek. Maka Nabi Nuh jawab, sekarang kalian mengejek kami, nanti kami akan mengejek kalian. Itu dia. Jadi kita tidak bertemu dengan hadis yang sahih seperti yang kita katakan tadi, berapa lama kapal yang dibina, berkenaan pokok yang ditanam untuk diambil kayunya bagi membina kapal. Maka kita memadai setakat dengan apa yang ada dalam Quran. Itu pegangan kita. Kerana kita hendak mengambil pelajaran, lesson of life daripada kisah ini. Bukannya kita hendak meliarkan imajinasi kita dengan fantasi kita yang merapu lah. Kalau kita nak fikir macam-macam, kita boleh fikir. Jadi kita tak tahu kapal tu bina dia apa. Jangan tanya kat saya tak tahu apa jenis dia. Nak beli kat DIY ke, kita tak tahu. Jadi yang kita tahu apa, kapal melainkan satu sahaja daripada surah Al-Qamar berkenaan dengan kapal ini. Itu ayat 13. Tuan boleh rujuk muka surat 529. Izinkan saya baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur. Dan kami angkut dia, Nuh, ke atas bahtera yang dibuat daripada papan dan paku. Itu antara yang ditafsirkan oleh para ulama. Setakat itu sahaja. Jenis kat mana, nak beli kat mana, tidaklah kita mengetahuinya. Dan kalau kita lihat lagi, yang paling last kali kita nak cerita pasal Nabi Nuh ni, sebelum kita pergi kepada kisahnya dalam video yang berikutnya, pertemuan yang berikutnya, yang paling menyayat hati saya secara peribadilah, apabila Nabi Nuh AS mengadu kepada Allah. Dia tak mengadu kat Facebook. Sebab tak ada Facebook ke, tak tahulah. Tapi sebab orang-orang pada Nabi ni, dia mengadu straight dekat Allah SWT dan mengatakannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Itu merendah dirinya Nabi Nuh. Dia tak kata, aku bukan senang, tak boleh, tapi you know Allah. Dia tak kata macam tu. Apa yang dia kata ialah, Nabi Nuh mengadu dalam bahasa Arab. Dia fada'a rabbahu. Lalu Nabi Nuh mengadu kepada Tuhannya, inni, sesungguhnya aku maghlubun, orang yang dikalahkan, fantasir, maka tolonglah aku ni dikalahkan. Maksudnya aku tahu aku kalah. Angkat tangan, bukan masih belagak lagi. You know Allah. Tak, bukan. Dia tak ada alasan. Dia kata aku dah kalah. Saya baca sendiri sedih. Maksudnya seorang Nabi yang dah buat 950 tahun. Ada Nabi Rasulullah kata dia datang seorang diri melenggang dia, bahasa saya minta maaf banyak. Melenggang saja tak bawa kaum. Tapi Allah tak kata dia gagal. Allah kata dia dah buat kerja dia. Dia ada bahagian dia. Jadi jangan kita lihat orang ikut kita ke, ada followers ke, berapa ramai orang nak like kita punya video ke, itu tak penting. Yang penting di mata Allah kita dah buat ke kerja kita. Itu yang paling penting. Jadi Nabi Nuh kata, sungguh aku dah kalahkan, maka tolonglah aku. Surah Al-Qamar ayat 10 muka surat 529 dalam kebanyakan mushaf. Demikianlah sedikit sebanyak perbincangan kita pada hari ini dalam percubaan kita nak bercerita berkaitan Nabi Nuh secara live ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran bahawa yang penting adalah sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata pada Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada orang nak dengar atau tidak, kita nak sampaikan apa? Sampaikan mengikut kemampuan dan ilmu yang kita ada. Jangan kita cakap benda yang kita tak faham. Hadis yang kita tak tahu sahih tak sahih, kita tak payah sampaikan berkenaan dengan hukum-hukum fiqh yang lebih advance. Biarlah para mufti menjalankan kerja mereka. Tetapi kita sampaikan mana yang basic yang kita tahu. Kalau kita tak tahu, sekurang-kurangnya kita share apa yang manfaat yang datangnya untuk masyarakat lah. Wallahu a'lam. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Maklumlah, ini adalah pertama kali live macam ni. Sebelum ni main tekan-tekan, klik-klik yang betul kan. Jadi ada kurangnya, kita minta maaf. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.